Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratis sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi walidina wa muallimina wa al-huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan tuan-tuan di masjid serta jawatan kuasa, yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sidang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam setinggi-tinggi puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik hidayah serta kasih sayang Allah pada kita. Ya alhamdulillah pada hari ini Allah beri kita lagi kesempatan untuk kita dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pilih kita hari ini dapat sama-sama meraihkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bila dipanggil dengan suruhan azan kita datang, mudah-mudahan nanti kedatangan kita jadi satu sumber, satu kemudahan untuk kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya tahniah untuk hari ini penduduk kampung sini, sama-sama kita telah dapat sambut hari raya tadi ya. Berbuka puasa itu hari raya bagi kita setiap hari. Itu hari raya kita setiap bagi orang yang puasa ialah ketika berbuka puasa. Hari Jumaat kita sambut sekali, hari setahun kita sambut 2 kali. Ini untuk Ramadan istimewanya setiap hari kita sambut hari raya, iaitu hari kerjayaan. Berjayanya apa? Dapat menahan diri daripada bukan lapar saja makan minum, dapat menahan diri telinga, mulut, perut, semuanya. Hari ini kita bermujahadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas itu Allah pilih kita. Setelah buka bersama-sama dapat lagi solat berjamaah bersama. Tuan-tuan muliakan Allah taala, bukan senang nak dapat tunaikan solat berjamaah. Ya, hari ini Allah taala uji kita sikit, kita kata tak boleh datang sempat macam-macam. Tapi tuan-tuan, sedangkan hari ini solat berjamaah adalah satu sunnah yang sangat besar, yang Nabi pun tak pernah tinggalkan. InsyaAllah kalau kita jumpa hadisnya nanti, mudah-mudahan kita terjumpa. Jadi bersyukur sangat kita hari ini kita jadi insan yang berjaya, mudah-mudahan insan terpilih juga kita. Kerana dipilih kita dapat sama-sama taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tadi saya bacakan hadis tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba hari ini kita sama-sama kita kembali kepada Al-Quran surah Ali Imran. Ayatul Quran surah Ali Imran. Apa Allah rakamkan di situ? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dimuliakan Allah taala, Allah perintah kepada Nabi apa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Ya Rasulullah, cakap bagi tahu kepada umat kalau dia ni nak raih cinta Allah. Allah perintah kepada Nabi apa? Beritahu kepada umatan kalau dia nak raih cinta Allah. Kalau dia kata cinta Allah lah, tidak boleh tidak, mesti apa dia? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Beritahu pada mereka kalau nak raih cinta Allah, engkau ikut aku, kata Nabi, baru kamu akan dapat cinta Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan pada mereka kalau mereka nak raih cinta Allah, katakan apa? Ikut aku, kata Nabi. Perintah siapa? Perintah Allah. Perintah Allah pada Nabi, suruh beritahu kepada umat, nak cinta Allah ikut aku, baru jaminan apa? Yuhibbukumullah, baru kita ni akan dicintai Allah. Bila kita dicintai oleh Allah, yaghfir lakum dzunubakum, barulah dapat pengampunan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah ni
Maha Pengampun, Maha Penyayang. Syarat tuan-tuan puan-puan yang mulia, nak dapat cinta Allah kena ikut cara Nabi. Nabi telah sebut, kalau kamu nak raih cinta Allah, kamu ikut aku. Bila kamu ikut aku, tanda kamu cinta aku. Bila cinta aku, tanda baru kamu dapat cinta Allah. Bila dapat cinta Allah, baru kamu diampunkan. Kerana Allah Maha Pengampun. Untuk siapa? Untuk orang yang hari ini mengaku sebagai umat Nabi akhir zaman, dia ikut apa yang Nabi bawa. Salah satu tuan-tuan, hari ini Allah pilih kita. Tak semua Allah pilih di kampung kita ni untuk tunaikan solat itu secara berjamaah. Hari ini tuan-tuan, insan terpilih yang diberi ganjaran pahala yang sangat besar, lagi-lagi Ramadan. Sudah tentu kita dah tahu siapa buat amalan wajib digandakan 70 kali amalan pada bulan-bulan lain. Ya, hari ini berapa ramai orang terlepas satu ganjaran yang sangat besar. Patut dapat hari ini semacam sembahyang maghrib 70 kali, sepatutnya. Benda tu dah telah disediakan dah. Inilah bulannya Ramadan, inilah bulannya. Disediakan bagi seorang yang siapa buat amal wajib, Allah ganjari pahala macam dia buat amal wajib perkara di bulan lain 70 kali. Alangkah beruntungnya hari ini kita yang dipanggil oleh Allah, kita datang. Kita buka hati kita, kita sahut panggilan Allah. Alangkah bertuahnya kita hari ini. Tak mampu kalau kita nak sembahyang maghrib 70 kali, tak mampu. Rasa tak, kudrah kita ni tak mampu tak. Jadi hari ini 70 kali itu diganda dengan 27 lagi. Kan ada tak tuan-tuan insan terpilih dengan fikrah yang betul, ini kehendak Allah, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru ada kejayaan. Apa kejayaannya hari ini? Kejayaan dunia akhirat menunggu kita. Dunia berjaya, akhirat lagi sudah tentu menuju kerana apa? Jalan hidup kita. Jalan yang bertepatan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bukan ialah Allah Taala dalam masalah solat berjamaah. Dah, walaupun hari itu Jumaat pun dah sebut, kita sentuh, mudah-mudahan ni sampailah kat ujung-ujung kampung ni, mudah-mudahan sampai. Insya-Allah suara ni keluar ya, Cik Hafiz. Cik, insya-Allah. Kita lihat, kalau kita kata kita boleh beri alasan kerana apa? Kerana sakit, kerana apa? Kerana hujan, kerana apa? Kerana jauh. Tuan-tuan, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apa disebut? Lamma thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ketika Nabi itu didatangi sakit kan. Lamma thaqula, bila Nabi sakit, kata Aisyah, washtadda bihi waja'uhu, dan sakit bukan sakit main-main, bukan sakit yang boleh alasan kata, kalau kita kata tombang kita sakitnya, bukan alasan main-main. Washtadda, teruk sangat sakit ni lah. Apa Nabi buat? Ista'adhana, kata Aisyah radhiyallahu anha, ista'adhana, Nabi minta izin sungguh-sungguh, bukan main-main. Minta izin dengan siapa? Azwajahu, minta izin isteri dia. Minta izin isteri dia untuk apa? Fi ayyamurda, di ketika aku sakit, Nabi sakit, kata Nabi apa? Minta yamurda, minta aku jawab fi baiti, kata Aisyah. Aisyah sebut masa Nabi sakit dan sakitnya dah teruk sangat, Nabi merayu isteri-isteri lain, wahai isteri-isteriku, semua keliling di depan Madinah tu, di depan Masjid Nabawi tu, rumah-rumah yang keliling tu, yang jauh-jauh sikit, Nabi minta izin untuk duduk di rumah Sayyidatina Aisyah untuk dirawat di situ. Tuan-tuan, kenapa? Persoalan kenapa Nabi minta untuk tinggal di rumah Sayyidatuna Aisyah untuk dirawat situ? Tuan-tuan, apabila dikatakan masuk waktu fa'zana lahu, maka isteri dia semua izinkan, aku izinkan, maka Nabi beradalah di rumah Sayyidatuna Aisyah. Di ketika ada yang mengatakan zuhur, ada kata asar, maka tuan-tuan, bila laungan azan diazankan, fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila azan Nabi keluar rumah juga. Sakit dah teruk, keluarnya tuan bukan macam kita boleh pakai tongkat, boleh berjalan. Tuan-tuan, keluarnya bainar rajulain, keluarnya tu di antara dua lelaki. Tuan-tuan, dua lelaki ni bukan main cerita. Tuan rujuk dalam kitab Muntakhabah Hadis, dua lelaki tu ada kata Sayyidina Ali sepupunya sebelah, yang sebelah lagi Sayyidina Abbas. Ada mengatakan Ibnu Abbas, anak kepada Sayyidina Abbas, sepupu dia lah. Tuan-tuan, bainar rajulain tu dipapah Nabi tu untuk ke mana tuan? Untuk pergi soft sembahyang pada rumahnya yang berada di sisi, di kiri Masjid Nabawi tu, jalan ke pintu Baqi tu kan. Dipapah tuan. Bila kata dipapah dua lelaki, bermakna dah kira dah tak kuat jalan lah. Dalam hadis disebut hatta takhuttu, sehingga takhuttu langkah tu bukan langkah tu terheret. Terujuk dalam kitab Muntakhabah Hadis, kaki Nabi terheret di atas pasir, terheret daripada tempat makam dia tu untuk pergi ke sembahyang, kaki Nabi terheret. Tonton, kita muhasabah dirilah orang sajalah. Apa saya nak jawab besok depan Nabi yang kita kata aku umat Tuhan. Nabi tak pandang kita pun apa? Sunnah yang ada pada Nabi kita bawa pun dalam hidup kita.
Kita macam ya mengaku, tapi kata tak nampak pun, kita tak nampak apa amalan Nabi tak ada dalam diri kita. Kalau begini tuan, dalam sampaikan kata hatta rajulahu, dia kata tahuttu rajulahu fil ardi, terheretlah kaki Nabi di atas tanah. Tuan-tuan, di atas pasir itu macam mana? Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan, dalam mensyarahkan hadis ni, ada yang mensyarahkan, dia kata dalam riwayat itu bukan setakat 1 hari, 2 hari tuan-tuan, tapi 17 waktu. Kiralah 17 waktu. Kira 17 waktu berapa lama tu? Masuk sembahyang terheret untuk bergisah. Masuk sembahyang ni, makna Nabi dah sakit yang amat sangat pun Nabi masih memberatkan diri dia untuk solat berjamaah. Dalam ayat Quran tadi, jaga-jaga kita hari ini. Kita lah yang mengaku sebagai umat. Sedangkan Allah letakkan, siapa nak dapat ridha aku, ikut Nabi. Siapa yang ikut Nabi, dia akan dapat ridha Allah, dapat cinta Allah. Dan Allah akan ampunkan dosa segala-galanya. Tuan-tuan, hari ini berapa ramai orang yang cuai dan culas dalam masalah ini. Lagi disediakan Ramadan yang ganjaran besar pun tak nak pungut, sungguh-sungguh. Ingat Ramadan ada lagi ke tahun depan. Mudah-mudahan kita doa jumpa tahun depan. Belum tentu lagi, belum tentu tuan-tuan. Jadi ini ada peluang Ramadan. Raih habis-habis. Sungguh-sungguh, mudah-mudahan bekalan kita cukup. Mudah-mudahan cukup, memang tidak lah. Mudah-mudahan je kalau cukup. Jadi tuan-tuan berkani Allah Subhanahu Wa Taala, siapakah orang yang boleh sembahyang seorang-seorang, yang bolehlah kita kata kalau ada kelonggaran, siapakah mereka? Tuan-tuan, daripada Anas bin Malik, orang yang boleh sembahyang seorang-seorang ni tuan, kita lihat dalam hadis ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata orang yang boleh sembahyang seorang-seorang ya orang yang mansalla ala waqtiha. Satu, orang yang boleh jaga sembahyang di atas waktunya betul-betul. Yang kedua, asbaghalah wudu'ah. Dia boleh wuduk memang betul wuduknya. Kita kata saya jaga waktu sembahyang, saya jaga waktu. Walaupun pukul 6 baru sembahyang asar tu jaga waktu apa tu kan? Jaga waktu tu. Walaupun pukul 4 sembahyang zuhur tu jaga waktu tu kita kata. Ya, mungkin tuan boleh jaga tak apa. Wuduk wa asbaghalah wudu'ah, dan kita boleh jaga yang kedua, wuduk kita boleh jaga. Wa atammaha qiyamaha, dan sembahyang kita boleh jaga. Saya dirikan sembahyang sempurna insya-Allah, berdiri sempurna. Dan setiap waktu saya jaga, wuduk saya jaga, diri saya boleh saya mendirikan sembahyang boleh kata dengan sempurna. Lagi wa khusyu'ah tuan-tuan. Yang ketiga, diri sempurna. Yang keempat, cuba kita muhasabah diri kita, saya tuan-tuan dan puan-puan lah, siapa yang hari ini ada jaminan sembahyang khusyuk. Sebab itu dalam hadis daripada Anas bin Malik ini, jaga-jaga siapa-siapa yang tak ada 6 ni, berjaga-jaga. Satu, siapa yang boleh sembahyang dalam waktu, alhamdulillah kita kata. Siapa yang boleh sembahyang dengan wuduk yang sempurna, kita kata boleh. Siapa yang boleh sembahyang dengan qiyam yang sempurna, betul, kita dirikan sembahyang. Walau orang baring tu dia sembahyang, itu dirikan sembahyang lah tu, qiyam lah tu. Dia duduk di atas kerusi, itu qiyam lah tu, dirikan sembahyang lah tu. Dia baring, dia sembahyang terlentang, kaki arah kiblat, dah tak boleh lagi nak baring giring, itu qiyam lah tu, sempurna. Masih boleh. Tuan-tuan, yang keempat, wa atamha khusyu'ah. Siapa yang boleh beri jaminan khusyuk dalam sembahyang? Siapa boleh? Kalau yang 4 ni boleh berjaya, tuan-tuan, silalah kalau berani nak solat seorang-seorang, tak mengapa. Okay. Jaminan sembahyang, Nabi sebut dalam hadis, solat yang sempurna tak ada di mana di berjamaah. Di berjamaah, betul tak? Ayat. Solat yang sempurna tak ada di mana di dalam berjamaah. Berjamaah tidak akan sempurna kecuali saf yang lurus dan baris yang rapat. Sembahyang yang sempurna mesti berjamaah. Berjamaah yang sempurna, saf yang lurus dan rapat. Itu Nabi sebut. Jadi hari ini tuan-tuan dimulakan Allah Ta'ala, khusyuk tak akan jumpa. Dah tak sempurna satu. Apa lagi yang berikutnya, iaitu dia kata wa ruku'ah wa atamha ruku'ah. Okey, kita kata bolehlah sempurna rukuknya. Wa atamha sujudah. Tuan-tuan, saya kata 6 lah, kita rujuk, kita kembali semula. Siapa sembahyang tak dalam waktu, tentu dalam waktu kan. Siapa sembahyang tak ada wuduk, tentu ada wuduk kan. Siapa yang sembahyang tu dalam keadaan sembahyang tak sempurna, memang sempurna pun apa keadaan sembahyang kita, ngadap Allah Ta'ala apa, duduk kita ke baring sembahyang tak kira sempurna. Tuan-tuan, yang keempat, siapa boleh jamin sembahyang khusyuk? Yang kelima, saya rasa boleh jamin rukuk sempurna. Saya rasa kita boleh jamin rukuk apa perbuatan tu, saya kita boleh jamin, mungkin lah. Siapa rasa boleh jamin sujud sempurna? Ini tuan-tuan, yang di tengah-tengah ni, yang di 4 ni apa ni tuan? Khusyuk. Siapa berani sembahyang sendiri-sendiri, dia kena pastikan diri dia khusyuk, kerana kesempurnaan sembahyang dengan berjamaah. Kalau tidak, tuan-tuan, jangan sampai kita lepaskan peluang untuk berjamaah. Tuan-tuan bukan di Allah Ta'ala, wahya dia kata wasujud dia kan. Orang yang sembahyang ada 6 perkara tadi, kharajat, maka keluarlah sembahyang dia nanti menghadap Allah. Kharajat wahya bayda'um musfirah. Sembahyang kita yang Allah kumpul dengan sebab ada 6 perkara. Allah kumpul dengan sebab 6 perkara, maka sembahyang itu akan menghadap Allah bayda'un, dalam keadaan putih, musfirah, berseri-seri. Sembahyang siapa tu? Sembahyang yang apa tadi? Yang ada 6.
Tapi saya rasa kita ni yang keempat macam tak berjaya lah. Khusyuk, pantang takbir, Allahu Akbar. Ni lepas ni nak buat apa kerja ni? Ini sebenarnya tak siap ni. Tadi ni pisau kat mana, bawang letak mana, ni apa ni, buka apa. Tuan-tuan, ini mungkin, ni kemungkinan saya kata. Sebab itu susah nak jumpa orang sembahyang khusyuk. Susah sangat. Kecuali hari ni tak khusyuk, diberi jaminan, kata Nabi, sembahyang sempurna berjamaah. Jadi tidak boleh tidak sekarang ni. Nabi telah sebut dulu lagi dah. Dulu lagi. Awwalu yarfa'u an hadhil ummah. Tadi Quran kan kat sana. Mula-mula diangkat tadi hati berkarat tadi tu. Yang ini Nabi sebut dalam hadis, awwalu yarfa', apa mula-mula akan diangkat oleh Allah Taala atas umat ini. Apa dia tuan? Satu, al-khusyuk. Mula-mula diangkat. Tak ada orang sembahyang akan khusyuk. Nabi kata hatta la tara fiha khashian, sampai kamu akan lihat berapa banyak pun jamaah satu pun tak khusyuk. Nabi dah sebut dulu lagi. Bukan semalam, bukan bulan lepas, bukan tahun lepas. Nabi sebut dulu lagi. Awwalu yarfa'u an hadhil ummah, mula-mula akan diangkat atas umat kita ni, dulu lagi dah sebut al-khusyu'u, iaitu tentang khusyuknya. Hatta la tara fiha khashian, sampai kamu la tara. Maksudnya la tara apa? Tak nampak pun seorang pun khusyuk dalam sembahyang. Tuan-tuan, hari nak mengatasi ni untuk dapat sempurna sembahyang, tak ada lain berjamaah tuan. Memang sembahyang seorang hancur kita. Nabi kata kalau kau beranilah sembahyang seorang-seorang, kau ni memang tak ubah macam kambing. Saya punya bahasa ni kasar macam tak umbah macam kambing jalan di lereng bukit seorang-seorang, sendiri-sendiri. Kambing tu sekejap akan dimangsai oleh serigala. Confirm Nabi cakap tu bukan satu perkara yang main-main. Kamu kalau sembahyang seorang-seorang tak ubah macam kambing. Kambing apa? Kambing yang jalan di lereng bukit seorang-seorang, sendiri-sendiri. Sekejap dia kena baham serigala. Cuba dia jalan berkelompok, serigala pun tak berani. Apakah serigala bagi manusia? Syaitan. Nabi sebut jelas dia akan hasut kita. Dia kata uzkur kadza wa kadza, uzkur kadza wa kadza. Dah takbir dah, Allahu Akbar. Uzkur kadza wa kadza. Ingat inilah, ingat inilah, ingat ini. Semua kita ingat kan. Ini sembahyang lah, jangan main-main lah. Betul. Kesempurnaan tak lain tak bukan tuan, berjamaah lah. Sampai kata dalam hadis tu, kita akan ingat perkara yang tak patut kita ingat, itu masih berjaya lagi. Tak patut kita ingat. Cerita lama dan cerita akan datang yang nak diingat. Yang lama yang kita ingat, yang akan datang yang kita nak ingat, kita dah susun dalam sembahyang. Masya Allah, kita dah susun. Khusyuk ke muka tu? Muka macam muka khusyuk. Akhirnya syaitan paling berjaya apabila ada orang sembahyang tak cukup rakaat ataupun lebih rakaat. Itu syaitan berjaya. Kerana dia dapat apa? Dia dapat buat hilang kekhusyukan sampai terlupa rakaat. Syaitan bertepuk tangan tuan, hari ini berapa ramai orang sembahyang. Syaitan bertepuk tangan kerana kejayaan dia. Jadi tuan-tuan ini kalau ada 6 ni jaminan saya kata. Okey ya. Allah. Bunyi tu azan ke apa? Itu azan. Azan saya kena balik. Ada mimpin budak hafiz dua tu. Okey, tapi kita jalan boleh lagi ya. Insya-Allah, insya-Allah. Tuan-tuan, hari ni kalau tak boleh 6, maka siap. Kalau kita dapat 6, insya-Allah, maka solat kita akan menghadap Allah Taala bayadha. Telur tu putih, baydaan telur. Jadi putih musfirah, berseri-seri. Kemudian solat akan kata apa? Taqulu. Kemudian solat kita akan berkata hafizakallahu kama hafizatani. Wahai Allah, engkau pelihara Allah, orang ni engkau pelihara. Hafizakallah. Ya Allah, pelihara. Solat mohon pada Allah, wahai Allah, pelihara ya Allah orang ni. Kenapa perlu dipelihara? Kerana hafizatani, kerana dia memelihara aku. Tuan-tuan, hari ini kita bukan orang yang diberi jaminan boleh memelihara solat. Sungguh, sebab saya khawatir sangat dalam 6 perkara. Yang keempat tuan-tuan, jarang kita dapat. Kita bukan orang yang dapat memelihara solat. Betul kita sembahyang 5 waktu, betul tuan, betul. Tapi memelihara khusyuk tu di mana? Kita rasa kita beruntung tuan, berjamaah ni Allah pilih ni untung tuan-tuan. Balik macam pisang satu tandan diberi burung, durian satu bakul beli burung. Pergi kedai apek tu, ni ada 3 bakul, saya mau beli burung, 3 bakul RM3 ya. Bila kita dah bayar RM3, kita pun pilih, tak ada, bawa bagi semua balik. Saya pun tak mau tengok, bawa balik. Burung semua bawa balik. Boleh kita pilih dapat 3 biji ya, 3 bakul. Tak, dia tak bagi. Balik semua. Ini sembahyang berjamaah, burung. Datang 27, puasa darab 70. Tuan-tuan mulakan Allah Taala, insya-Allah. Wa man shalla li ghairi waqtiha. Siapa yang sembahyang kurang, contoh dia pernah sembahyang bukan dalam waktu. Ini lain pula. Walam yasbagh laha wudu'a, dan wuduk dia pula tak betul. Walam yutimma laha khusyu'a, khusyuknya tak betul. Tengok tu. Khusyuknya tak betul. Kita rasa kat situ macam gagal lah kita. Wala ruku'ah, dan rukuknya tak betul. Wala sujudaha, sujudnya tak betul. Baru wuduk kita dah fail. Tuan-tuan, saya belajar dengan wuduk ni dengan guru saya.
Kerana Ibn Sa'id ada pernah berwuduk di satu tempat lapang, ada air mengalir, dia berwuduk. Dalam kitab Bahrul Mazidan disebut, Sa'id, limaza asrafa lil wuduk. Kenapa ni kau asrafa? Asrafa tak apa? Membazir tu, lebih guna air. Kenapa berlebih ni? Saya kata, lebih apa pula ni? Ini air mengalir. Jangan. Dalam air mengalir berwuduk lebih, itu pun kurang kesempurnaan wuduk. Tuan jangan main-main. Tuan pernah tak nampak orang berwuduk di tempat kita lah? Tempat kita tak ada lah. Pernah tak lihat orang berwuduk guna dua tangan penuh untuk basuh satu muka? Pernah nampak tak? Takut kita tu. Tuan-tuan jaga-jaga. Ada di situ dalam kitab Bahrul Madhi, dalam bab wuduk, tuan lihat ada satu nama syaitan walhan. Kerja dia apa? Tengok orang membazir je siap. Kamu akan aku hasut sampai dekat sop. Tak khusyuk pun. Kerana wuduk jalan untuk kurangnya khusyuk. Wuduk. Nama syaitan walhan. Men. Duduk di kepala Nafi, itu kepala pipe. Tuan-tuan. Wuduk ni, cuba tengok Habib Umar macam mana wuduk. Tuan-tuan, macam dia wuduk. Satu tangan, itulah contoh Nabi buat. Kita tak, dua tangan dah cukup. Kemudian kepala pipe tu kita buka. Masa kita sapu muka, apa jadi dengan kepala pipe tu? Tutup ke buka tu? Buka tu, itu membazir. Ini kata guru kita, wuduk yang tak sempurna. Wuduknya sah, tapi tak sempurna kerana ada pembaziran dalam berwuduk. Bukan main-main apa dalam ibadah. Sebab itu jangan membazir dalam ibadah. Dan tentu pernah nampak, kita pernah nampak rasa tak penuh tak ada. Ini rupanya dua tangan ini boleh guna dua kali basuh muka. Subhanallah, kita guna satu. Kemudian kita sapu, kepala pipe itu terus keluar, kita bersapu. Itu yang keluar tu, jawab depan Allah Ta'ala. Ibadah dalam membazir. Tuan-tuan jawab sendiri, dan kita sediakan je lah nota-nota untuk jawab depan Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Ini wuduk tak sempurna. Jadi andai kata ni walam yasbaghal wuduk, tak sempurna wuduknya. Dan walam yasbaghal khusyuk, tak sempurna. Lam yutimma khusyu'aha, ruku'aha, tak sempurna antara satu sendang lah. Apa jawapan dia? Kharajat solat kita jaga-jaga akan menemui Allah Ta'ala. Wahya sauda'un muslimah. Solat yang tak cukup 6 akan jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan apa? Sauda. Pernah makan habatus sauda? Habatus sauda warna apa? Kita kata gitulah. Warna hitam tu habatus sauda. Hajar kan warna hitam. Maka solat tuan-tuan dan saya akan menghadap Allah dalam keadaan sauda muzlimah. Hitam lagi gelap. Tak cukup tuan, tak cukup. Kemudian dia kata apa? Taqulu, solat akan berkata pada Allah, ya Allah, dayya'akallah kama dayya'tani. Dayya'akallah kama dayya'tani. Tadi hafizallah kama hafizatani. Allah, engkau pelihara orang ni ya Allah, kata solat. Dulu dia pemeliharaku, kata solat. Ya Allah, engkau pelihara orang ni ya Allah. Kenapa pelihara? Kerana dulu dia memelihara aku. Yang ini yang tak cukup 6 tuan-tuan. Allah Akbar. Dia kata apa? Dayya'akallah kama dayya'tani. Ya Allah, engkau binasakan ya orang ni ya Allah. Dayya'aka. Allah, binasakan ya orang ni. Allah Ta'ala, kenapa nak binasakan? Kama dayya'tani. Seperti mana dulu dia membinasakan aku. Tuan-tuan, ada jaminan tak solat saya? Ada jaminan tak solat kita di Ramadan Karim ni? Ada jaminan tak yang solat kita sempurna? Sebab itu saya menarik sangat, saya merayu semua masjid, semua surau, Ramadan rebutlah peluang, solatnya berjamaah lah, cari pulun banyak-banyak ganjaran. Itu pun tak cukup tuan. Saya yakin tak cukup lagi untuk menghadap Allah. Ya, selalu kita mohon, ya Allah, engkau letakkan aku dalam jannatul firdaus, ya Allah. Ya Allah, aku nak masuk syurga-Mu ya Allah. Tapi ini tambang untuk perjalanan menuju syurga Allah Ta'ala. Rasa macam tak kecukupan. Tak cukup kan tadi. Disediakan 1 bulan yang amal dilipat ganda pun tak nak pulun, tak nak pulun. Apa lagi nak tunggu kita ni? Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan kasih di Allah Ta'ala, selepas dia kata, ya Allah, kau binasakan orang ya Allah. Seperti mana dia membinasakan aku, hatta iza kana haitsu syaa Allah, sampai Allah izinkan, wahai malaikah, lufat kama yulaffu thawbul halq. Wahai malaikah, engkau pungut solat-solat yang hitam tadi, engkau pungut, engkau kumpulkan solat yang hitam, lufat kama yulaffu thawbul halq. Engkau kumpulkan, kau kenyok solat dia macam kau remuk je kain buruk. Hina kita, bukan tak sembahyang tu. Bukan tak sembahyang. Bukan tak sembahyang tu cakap. Yang tak sembahyang tak tahu apa habuan yang dia dapat. Ini sembahyang. Sembahyang cuma kurang elok je tuan-tuan. Allah kata, wahai malaikat, lufat solatuhu. Engkau pungut, engkau lipat solatnya kama yulafu. Macam mana engkau kenyok, engkau lipat apa? Thawbun. Thawbun tu baju lah, pakaian. Al-halq, yang buruk. Mana ada orang pakai yang buruk kita bela? Kita kenyok masuk belasih kita, zwing sana dekat tong sebelah tong jadi tu. Tak ada yang nak bela yang buruk-buruk ni. Tuan-tuan, apa jadi? Tak cukup dengan itu. Iza akan disebutkan summa duriba wajha.
Kemudian malam nikah engkau dah kumpulkan solat dia, engkau pukulkan, thumma duriba wajha, engkau pukul dekat muka dia balik. Kita dah sembahyang hari ni, sembahyang tak sempurna. Sembahyang itu dipukulkan dekat muka kita semula, ya Allah, betapa hinanya kita tuan. Ini Ramadan kelima, nanti hari raya 1 Syawal, kita masak sedap-sedap, rendang, ketupat, semua sekali, kita hantar rumah sebelah. Kita rumah sebelah. Sampai rumah sebelah, dia ambil dulang, dia pukulkan kat kita, purung, dia terbalikkan kat kita. Apa perasaan kita tuan? Apalah perasaan kita? Ini antara makhluk dengan makhluk. Esok antara makhluk dengan Khalik, kita dah sembahyang, kita rasa dah sempurna dah. Rupanya malaikat pungut sembahyang-sembahyang kita yang rosak. Thumma duriba wajhah. Kemudian dia pukul kat muka kita. Apa jadi kita tu? Jadi hari ni tidak boleh tidak. Satu jaminan untuk solat sempurna, solatnya dengan berjamaah. Di mana tempat azan diazankan. Tak boleh macam mana lagi? Nak buat macam, nak kata apa lagi? Jadi hari ni tuan-tuan, insan terpilih, Allah pilih kita letak di mana? Disebut oleh Nabi SAW, al-baitun al-masjidu baitun kulli taqiyin. Masjid ni adalah rumah bagi orang takwa, kata Nabi. Al-masjidu baitun kulli taqiyin. Masjid rumah orang takwa. Insya-Allah yang pergi orangnya takwa. Apa dia takwa? Ada rasa takut dengan Allah. Allah panggil aku hari ni maghrib, takkan tak datang. Mak panggil sekali tak datang, tak apa, tak apa Tak nak jadi, tak apa. Panggil kedua tak apa, panggil ketiga mak datang, kena jewer kuping kita. 3 kali tak panggil, kita kena. Itu mak tu. Ini Allah panggil sanggup tak datang, macam mana? Tentang sediakan Nabi telinga apa yang kita nak jawab depan Allah. Hari ni apa kita nak bagi alasan depan Nabi SAW? Kan dalam masjid baitahu, siapa yang jadikan masjid ini sebagai tempat dia beribadah, Allah kurniakan dia 3 perkara. 1, dunia kita dapat ar-rauh. Apa rauh? Kita dapat tenang. Sungguh kan, masjid ni Allah ni tempat tenang. Yang pertama, siapa yang jadikan masjid tempat ibadah, orang ini dapat ketenangan. Dia sebut yang pertama, masjid adalah tempat orang yang bertakwa. Dan siapa jadikan masjid tempat ibadah, yang pertama Allah gunakan rauha. Apa rauh? Ketenangan. Yang kedua, jangan risau, rahmah, penuh dengan limpahan kasih sayang Allah kita hari ini. Kata ulama apa? Macam hujan yang turun, kita nak tak nak kita basah. Tuan-tuan semua sedang dibasahi dengan rahmat kasih sayang Allah. Tak nak ke kita? Benda yang tak nampak, tak. Kalau nampak kita datang ni, pengusi saya cadang masjid ni, sekali datang balik bagi RM27. Insya-Allah lah. Azan isyak. Okey, Allah. Yang ketiga, siapa yang jadikan masjid tempat ibadah, wal jawazi ala sirati ila ridwanullah taala. Orang yang jadikan masjid tempat ibadah, Allah redha dia tempat tak lain tuan. Allah redha dia tempatnya syurga. Ridwanullah ta'ala ilal jannah. Allah redha tempat syurga. Takkan kita tak nak datang masjid dapat rohah, ketenangan, apa lagi dapat rahmat kasih sayang. Allah redha masuk. Allahu akbar. Itu pun kan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, insan terpilih, insan bertuah, mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah kekalkan taufik hidayah dan diri kita, diberi kekuatan, kemampuan dan dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf ya, bermasa. Mudah-mudahan Allah lampangkan kita semua sekali insya-Allah. Saya lepas isyak saya turun sebab ada pimpin 2 habis kan. Minta maaf. Okey. Aku qauli hadza wa nastaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.